Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bersama saya lagi untuk kelas PDPR Bahasa Melayu. Untuk hari ini kita akan meneruskan aktiviti kita dengan unit yang seterusnya iaitu unit 14 bertajuk milik kita. Okey. Untuk itu murid-murid dikendaki bersedia dengan buku teks muka surat 83 dan 84 serta buku aktiviti muka surat 7, 8 dan 9. Pada hari ini cikgu akan menggabungkan dua kemahiran iaitu mendengar bertutur dan juga membaca. Okay, kita teruskan dengan buku teks muka surat 83. Okey. Okey, murid-murid boleh lihat Unit 14 milik kita mendengar dan bertutur. Ini kemahiran pertama yang cikgu nak ajar kamu pada hari ini. Okey. Kita baca bersama-sama dan kita cuba melengkapkan ataupun memberikan respon terhadap soalan. Okey. Sebelum ni murid-murid juga telah diajar berkenaan dengan cara-cara untuk memberikan respon terhadap soalan ataupun jawapan kepada pertanyaan soalan. Okey, bunga kebangsaan. Nizam, pernah lihat bunga pakma? Tidak. Kamu pernah melihatnya, Jago? Ya, Nizam, tetapi saya hanya pernah melihatnya di televisyen. Oh, begitu. Okey. Gambar yang kedua, apakah nama lain bagi bunga pakma? Bunga pakma juga dikenali sebagai bunga Rafflesia. Gambar yang ketiga, yang manakah bunga pakma, Jago? Yang itu bunga pakma, Nizam. Okey, itu contoh respon. Okey, seterusnya, apakah keistimewaan bunga pakma? Bunga pakma ialah bunga terbesar di dunia. Okey, bunga pakma bunga rasmi negeri apa? Bunga pakma bunga rasmi negeri Sabah. Okey, setiap gambar yang tempat kosong tu dia telah berikan contoh contoh ayat maksudnya kamu boleh ambil daripada situ sahaja. Okey, itu ialah untuk mendengar dan bertutur muka surat 83. Okey, baiklah murid-murid, sekarang kita lihat latihan untuk memberikan respon. Okey, yang ni ialah kemahiran untuk mendengar dan bertutur. Okey, yang telah kita buat muka surat 83 tadi. Okey, sekarang cuba lihat buku aktiviti jilid 2 muka surat 7. Okey, aktiviti 1 berikan respon terhadap soalan. Lakonkan. Okey, kita baca bersama-sama dahulu. Biodata berkenaan dengan seorang jaguh tinju negara. Okey, jaguh sukan Sarawak, Sapok Biki. Okey, jaguh tinju negara. Lahir 9 April 1974. Asal Simunjan, Sarawak. Kejayaan menyertai Sukan Olimpik Atlanta, USA 1996. Pingat emas Sukan Commonwealth 1998. Mengharumkan nama negara. Okey, mari kita buat dia punya perbualan ataupun memberikan respon terhadap soalan di bawah. Siapakah Sapok anak Biki, Nizam? Sapok anak Biki ialah jaguh tinju negara. Beliau dilahirkan bila? Okey, kita lihat ke atas tadi. Semua jawapan dah ada dalam biodata jaguh tinju ni. Dah ada dalam atas tu. Okey, beliau dilahirkan bila? Okey, beliau dilahirkan pada 9 April 1974. Beliau berasal dari mana? Okey, kita lihat atas tu. Beliau berasal dari Simunjan, Sarawak. Okey. Apakah kejayaan Sapok anak Biki? Okey, kita lihat kejayaan dia. Okey. Mendapat pingat emas Sukan Commonwealth 1998. Okey, jawapannya ialah beliau mendapat pingat emas Sukan Commonwealth 1998. Okey.
kamu hendak menjadi seperti sapok anak Biki, Nizam? Okey, murid-murid boleh jawab. Ya, saya ingin menjadi seperti sapok untuk mengharumkan nama negara. Okey. Itu contoh respon. Okey, yang ni telah cikgu tulis. Okey, murid-murid boleh lihat contoh yang telah cikgu buat. Okey. Kalau tidak lihat yang ni pun murid-murid cikgu rasa murid-murid boleh buatlah berdasarkan maklumat yang telah diberikan di atas tersebut. Okey. Okey, seterusnya seperti yang telah cikgu beritahu tadi, kita juga akan buat kemahiran yang kedua, iaitu membaca. Okey. Di mana murid-murid dikendaki merujuk semula buku teks muka surat 84. Okey. Okey, di mana murid-murid dikendaki mencari ataupun menyatakan idea tersurat berdasarkan bahan yang diberi. Okey, mari kita baca bersama-sama. Burung kenyalang. Burung kenyalang lambang negeri Sarawak. Warna bulu badan burung kenyalang hitam. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Paruh burung kenyalang pula kuning. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Selain itu, burung ini juga makan serangga, cicak dan ular. Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Bagi kaum Dayak, burung ini berkuasa. Rakyat Sarawak berbangga dengan burung kenyalang. Okey. Sebelum ini cikgu telah ajar murid-murid untuk mencari idea tersurat. Okey. Mungkin murid boleh melihat contoh yang sebelum ni yang telah cikgu ajar untuk mencari idea tersurat. Okey, walau bagaimanapun pada hari ini kita bersama-sama cuba mencari idea tersurat untuk teks yang diberi. Okey. Okey, tengok dalam kotak murid-murid dalam kotak yang diberi itu. Okey, burung kenyalang. Okey. Murid-murid ada perkataan internet, buku, guru, majalah. Maksudnya murid-murid boleh merujuk kepada 4 perkara ni. Sama ada merujuk kepada internet, buku, guru dan juga majalah. Okey, kita lihat burung kenyalang. Okey, bulu badannya hitam. Okey, ada lagi 4 tempat kosong di mana murid-murid perlu mengisinya dengan idea tersurat yang seterusnya. Okey, bulu badannya hitam. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang kedua, idea tersurat yang kedua ialah okey, kita lihat yang dalam teks warna bulu badannya kenyalang hitam. Okey, yang kedua. Okey, ekor dan sayapnya berwarna putih. Okey. Ekor dan sayapnya berwarna putih. Okey, tu yang kedua. Boleh tulis dekat sini Okey, boleh tulis dekat sini. Okey, yang seterusnya. Okey. Burung kenyalang gemar makan buah-buahan. Okey, daripada sini sampai sini Okey, boleh tulis di sini. Okey. Okey, seterusnya. Burung kenyalang ada banyak di hutan negeri Sarawak. Okey, boleh tulis sini. Ambil yang ni. Okey, tulis di sini. Okey, ataupun di mana-mana lah. Okey, ada 2 lagi tempat kosong tu. Dan burung ini berkuasa. Okey, maksudnya burung ini dianggap berkuasa. Okey, burung ini dianggap berkuasa. Okey, boleh tulis di sini. Okey. Itu ialah untuk buku teks murid-murid. Untuk latihan, okey, murid-murid dikendaki membuka buku aktiviti muka surat 8. Okey, di mana murid-murid dikendaki membaca teks yang diberi, kemudian jawab soalan di muka surat 9. Okey. Okey, mari bersama-sama kita baca dan kita cuba buat Okey, baca dan fahami teks, kemudian lengkapkan peta dakap. Okey, yang di sebelah Okey. Ini harimau belang. Haiwan ini terdapat di dalam hutan di negara kita. Kita juga boleh melihatnya di zoo.
lambang harimau belang ada pada Jatanegara. Lambang ini juga terdapat pada logo Persatuan Bola Sepak Malaysia dan Proton. Harimau belang ialah haiwan yang gagah dan berani. Okay, semula. Harimau belang ialah haiwan yang gagah dan berani. Sikap ini patut menjadi contoh kepada rakyat Malaysia. Kita patut bersemangat seperti harimau belang. Okey. Okey, apabila sudah baca ni, murid-murid dikendaki membuat latihan okey pada muka surat 9. Okey. Lengkapkan peta dakap ni ya. Okey, kita lihat peta ni ya. Pada muka surat 9, okey, harimau belang. Okey, tempat di mana tempat harimau belang tadi? Okey. Kita boleh lihat dalam teks tadi di mana? Okey. Kita boleh lihat yang pertama ialah di hutan. Okey. Dan yang kedua ialah di zoo. Okey, zoo. Okey, tulis sini. Okey. Okey, seterusnya lambang. Di mana kita boleh lihat lambang ni? Lambang harimau belang ni. Okey. Lambang harimau belang ada pada Jatanegara. Okey, Jatanegara. Okey, itu yang pertama. Okey. Yang seterusnya, di mana? Lambang ini juga terdapat pada logo Persatuan Bola Sepak Malaysia. Okey. Persatuan Bola Sepak Malaysia. Okey. Dan yang seterusnya di mana? Pada lambang Proton. Okey, kereta Proton. Okey, sikap. Okey, yang seterusnya sikap. Harimau belang ialah haiwan yang gagah dan berani. Okey, gagah. Okey, gagah dan berani. Okey. Okey, 2. Itu sahaja murid-murid Okey, ini contoh yang telah siap cikgu tulis tempat tadi hutan, zoo, lambang Jatanegara, Persatuan Bola Sepak Malaysia dan juga Proton. Okey, sikap gagah dan berani. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Sampai jumpa lagi untuk aktiviti yang seterusnya. Sekian, terima kasih.